Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan saya Cik FX. Okey, hari ni aku nak buat video sikit. Okey, semalam aku ada dapat komen lagi dekat dekat aku punya YouTube. Okey, dia cakap benda dah siap, cakap 1000% boleh je. Bila belum tak serupa bikin. Haha, dia cakap. Nanti aku akan letak kat ni, boleh tengok. Okey, maksud dia ni mungkin sebab aku buat backtest. Aku tunjuk candle yang dah jadi lah. Selalunya memang orang memang selalu tak suka lah kalau macam tu kan. Mungkin sebab dia banyak dengar cakap-cakap trader-trader kawan-kawan dia kan. Benda dah jadi, boleh lah nak tunjuk. Cuba suruh dia buat benda yang belum jadi lagi. Okey, jadi hari ni aku nak tunjuk apa benda yang boleh jadi lagi. Kita boleh je buat backtest. Benda yang boleh jadi geng. InsyaAllah kalau uh, kita boleh kita boleh buat live trade sekali kalau dan aku akan buat live trade sekali dalam video ni. Aku memang tak ada ambil entry apa-apa lagi untuk ini. Memang aku tak tengok lagi market, aku baru bangun je. Okay, aku baru balik kerja je. Pukul 8 tadi balik. Dan ni baru bangun. Okay, barulah bangun tadi. Lepas tu, ni aku nak buat video lagi. Okay, aku nak buat video untuk apa semua. Jadi kita akan tunjuk lah apa nak live trade ke apa nak aku buat backtest kat belakang-belakang. Okay, buat live trade lah. Live trade syok sikit kalau backtest belakang kita boleh ingat-ingat lagi. Kalau live trade benda belum jadi lagi, memang belum jadi lagi. Okay, jadi kat sini aku nak cari setup. Sebab aku belum ada setup lagi geng. Untuk hari Senin ni aku tak ada setup apa lagi. Aku tak buat lagi weekly analysis. Memang tak done. Cuma tengok-tengok je semalam. Jadi dalam video ni aku akan buat live trade sikit kat hampa geng. Jadi macam biasa aku akan masuk MT4 dekat iPad. Sebelum ni aku pakai handset, aku guna handset je. Okay, jadi yang tak tahu jadi yang sekarang ni. Okay, dulu aku trade aku guna handset je geng. Okay, lah ni je kita ada laptop. Okay, tu ada iPad, mudahlah sikit. Alhamdulillah lah. Itu pun usaha daripada trade forex juga. Ni semua duit daripada forex geng. iPad apa semua daripada forex. Laptop semua. Apa sendiri yang follow aku daripada awal. Apa boleh pergi tengok video aku yang lama-lama tu. Apa pergi tengok aku guna handset apa tu. Tak tahu tak tu handset apa geng. Tu handset Lenovo bodoh geng. Daripada handset Lenovo. Lepas tu pakai laptop aku hak lama. Aku tak lawa, tak boleh. Kita tukar ke laptop. Bukan. Lepas Lenovo aku beli handset Vivo. Lepas Vivo tu yang lama tu buat video. Lepas Vivo, Lenovo tu sekejap lah sebab memang lag gila-gila. Vivo tu lama. Sebab Vivo tu yang aku rajin buat video. Lepas Vivo, aku beli laptop. Lepas beli laptop, aku beli iPhone. Okay, masa aku buat live trade sikit lah kat iPhone. Okay, iPhone 8 Plus sikit hang je pun. Nak beli handset. Yang 12 Pro tu tak mampu. Kita beli yang ni je lah. Lepas tu aku beli iPad. Untuk handset ni kalau nak beli untuk buat trade tak berbala lah geng. Nak beli mahal. Kita beli yang kalau nak beli buat trade beli iPad lah. Aduh, iPad Pro geng. 12 inci. Okey, dah sembang. Jom kita cari setup. Aku tak ada setup lagi. Okay, sekarang ni baru pukul 3.48. Memang cantik lah time-time ni. Kita nak cari setup memang cantik. Okay, mungkin kita akan hold sampai esok ataupun malam ni ke. Okay, ni video lah ni baru pukul 3.49. Nak pukul 4. Ni kat pukul 4 lah. Okay.
Okay, sekarang aku akan cari setup lagi. Hampa tengok. Okay, sekarang aku akan cari setup lagi. Hampa tengok macam mana aku train kan. Macam mana aku cari setup. Okay, first kali abang kena tengok lah. Aku punya time frame apa semua tu. Abang nak tahu macam mana cara aku cari setup. Okay, Euro USD. Ada setup dah. Aku akan tengok dulu. Lepas tu baru aku akan masuk again. Kalau tak okey, aku tak akan masuk. Ini left trade again. Tunjuk apa. Aku belum ada apa-apa entry lagi. Aku masuk dekat account TCN.broker ni. Yang boleh tengok tak ada entry apa lagi yang tak banyak pun. $1,000 je. Okay. Ya. Okay. Okay, yang tu tak masuk lagi. Jadi sekarang ni aku nak masuk lagi yang setup. Aku nak cari setup lah. Nak masuk entry untuk hari Isnin ni. Sebenarnya hari Isnin ni tak apa okey lah kita nak masuk. Tapi aku suka masuk hari Isnin sebab aku akan hold sampai hari Selasa ataupun Rabu lah. Aku nak jadi setup yang betul-betul lah. Bukan setup yang biasa-biasa. Okay kan. Okay, yang ni. Dia dah breakout kat sini. Breakout nilai tu. Dia retrace kat sini. Okay, retrace. Lepas tu dia buat confirmation. Naik. Retrace. Naik. Sekarang ni kita boleh masuk lagi. Bukan tak boleh. Kita tertinggal. Tapi boleh dia masuk. Kita boleh standby je dekat area-area sini. Kita nak masuk. Ni untuk Euro USD kan. Okay. GBP USD. Aku cari dulu setup. Yang okey aku masuk. Yang tak okey aku buat tak tahu je. Aku nak. Ni dah terlambat dah ni. Bila nak masuk. Tengok boleh tahu dah. Dah terlambat. KJ. Nampak macam head and shoulder. Tapi kat sini masih ada momentum untuk naik lagi. Jadi kita tak boleh percaya sangat dengan head and shoulder bentuk-bentuk macam ni pun. Kita buat tahu dulu. Okey, sebab apa aku tak masuk kat sini? GBP ni sebab apa aku tak masuk? Apa tak mau tanya sebab apa? Okey, aku cakap lah. Sebab hampa tengok lah ni ada kat mana. Takkan nak masuk buy kat sini. Dia dah ada atas dah ni. Berkemungkinan dia boleh buat retracement ke bawah balik. Sebab itulah aku tak mau masuk. Aku akan cari tempat yang dia buat retracement. Okey lah kita nak masuk kan. Macam ni dia boleh je nak drop sampai sini balik. Jadi kalau aku nak ambil buy kat sini agak berisiko kan. Bukan tak boleh. Memanglah breakout. Tapi kena tunggu dia buat retracement kat sini dia belum buat retracement lagi. Jadi tunggu dia buat retracement dulu baru kita masuk. Macam ni kita tak boleh masuk. Dia ada kat pucuk kat sini. Kat atas. Kat resistance. Kalau kita masuk buy kat resistance apa akan jadi. Dia akan turun. Dia buat retracement. Dia nak ke support. Macam ni pun aku tak mau masuk sebab apa. Macam ni memang boleh masuk macam head and shoulder kan. Breakout. Retrace. Okay. Sebab apa aku tak mau masuk sini. Sebab dekat sini. Kalau kita zoom lagi tengok. Ada tak confirmation. Ni, kena merah ni boleh break tak? Low ni, tak boleh. Tu bukan confirmation. Kat sini pun tak ada confirmation. Jadi tak ada confirmation boleh masuk ke tak? Tak boleh kan? Aku sebab tu aku tak masuk lah macam ni. Dia tak jadi lagi confirmation. Macam mana kita nak masuk? Jadi kita buat tak tahu je setup macam ni. Abang jangan lupa harap sangat bila dapat pucuk ni. Confirm nanti turun. Kalau nak okey tunggu confirmation lah. Confirmation baru kita masuk. TJ ni dah dapat dah letak itu tapi tu dah nak masuk naik tadi lagi sampai sini semua saya boleh dia main masuk
Lambat nak masuk. Cari lagi. Tak ada banyak ni kan. Join apa? USD chat. Okay. Nanti nanti. Ini dia lah, padu. Naik tu. Cari tu kat mana yang boleh masuk. Okay. Ini ni. Macam boleh naik. Tapi tak tentu juga lah. Tapi dah backup resistant boleh lah masuk. Long term buy. JB AUD. Sila tak kata semua tak best ni masuk. Okay. Ini macam boleh. JB AUD ni. Kita kena buat reversal. Ni dah uptrend kat sini. Okay. Kemudian dia boleh pergi dari sini ni. Okay. Okay, kita nak masuk. Ni okay, breakout lah, setup breakout. Sini pun ada breakout. Sini pun boleh ni breakout ni. Dia dah breakout tapi high kat sini lagi. High kat sini. Tengok macam mana nak buat reversal kat situ. Okay. Sekarang dia boleh pergi sampai sini lagi. Okay, dia retrace. Okay, sampai sini dia keluar confirmation tu naik ke atas. Dia buat side way dah kat dari sini. Sekarang ni dia tengah nak naik je. Nanti apa pun kita buat. Okay, kita boleh check mapping lagi dekat H1. Dah ada confirmation dah tu. Okay, sini pun ada confirmation. Okay. Jadi kalau boleh tunggu retracement je. Tapi aku tak mau tunggu. Aku malas nak tunggu. Nak masuk je. Buat jangan tiru lah. Macam awal tu ni. Ni aku buat left trade lagi. Okay. GBP AUD. Sekejap. Bukan selalu aku nak buat video left trade aku ni. Belum entry lagi ni. Nampak tak support macam efek aku tak tahu lah. Okay mas. Sekejap lagi kan. Dalam 30 feet. Kalau masuk time. Dekat 1815. Kejap. Tengah. Cek dia. 181581. Right. Sekejap dulu. Okay, berapa feet ni?
Oh, dia punya ni lebih kurang 280 pip lah dia punya. Kalau kita punya ni boleh pergi sampai TV. Agak jauh lagi. Okey, nampak dia buat retracement kat situ. Okay, jadi kita relax-relax dulu. Hmm. Nampak tu kan. Tak apalah aku nak tunggu retracement ni. Pik pun. Pik lagi kan. Agak ayak lagi. Yang tumpah pula tadi. Retrace lagi. Okay. GPAUD. Benda. Ni video ni kita buat live trade je kan. Tak ada video ni lah. Aku cuma nak tunjuk kat hampa benda belum jadi lagi. Kita dah boleh dah. Jadi hampa janganlah duduk. Wah. Duduk merepek sangat geng. Aduh. Hampa perlu belajar banyak lagi. Yang komen-komen semua ni. Macam mana hampa nak maju geng? Macam mana hampa nak maju kalau hampa duk komen orang macam ni? Macam mana hampa nak jadi trader yang berjaya? Hampa sebenarnya hampa tak boleh sangat nak ambil pot pasal trader-trader lain ni. Hampa fikir depa dia nak trade macam mana? Dia nak buat backtest macam mana? Jadi kalau hampa nak berjaya betul-betul lah dengan trader ni, hampa buat api dah macam mana pun. Nampak dia buat retracement. M5 kan kita tunggu. Tak apalah, aku tunggu lagi. Aku tunggu retracement. Untuk tunjuk contoh yang baik untuk trader lain kat luar sana. Okay. Tadi aku dah ni selamat dah. What's up? Okay, anggaran dia akan buat retracement dekat zone ni ataupun dekat bullish engulfing dekat sini. Kita boleh tunggu standby je kat situ. Kita nak masuk buy. Okay dah sikit kan kalau kita masuk buy kat sini. Kalau contoh tadi kita masuk buy kat sini, dia akan retrace balik kat sini. Jadi kita akan floating kat situ. Okay, lepas tu kita akan rasa stres kat situ. Okay. Tapi dekat sini dia macam nak turun lagi tau. Dia jadi trend besar apa kita tak tahu. Dia tiga. Ini mana dia tulis ni? Tunggu dulu. Okay, kita buat anggaran dia akan naik lah sampai sini. Ni berkemungkinan dia boleh naik sampai sini. Tapi tak tentu juga kan. Tak tentu juga. Jangan overconfident sangat. Kita kena tunggu dia breakout ni dulu kalau kita nak hold. Tapi agak lambat lah kalau dia nak naik sampai situ. Tapi boleh lah kalau kita dapat 100 pip pun dah okey dah geng. Lalu tunggu ada setup. Tidak, aku nak buat backtest kan macam ni kan. Sebelum. Tapi takut tu jugalah. Takut orang kata apa ingat boleh lah kan. Alah, tak apa kita buat live trade. Live trade ni maksudnya kan. Yang tak tahu tu market tak jadi lagi ya. Ni market tak jadi lagi. Untuk peringatan untuk apa semua lah. Ya ada yang komen market dah jadi boleh lah tunjuk. Ni market belum jadi lagi. Jadi kita buat anggaran yang sampai dia boleh sampai ke sini ataupun dia retrace sampai ke sini, tu dia akan naik ke atas lah. Okey, yang ni untuk GBP USD CHF macam tu. Dia
Oh, daily masih lagi downtrend, kuat dia tu. Kekuatan nak naik tu pun belum ada lagi. Sama kuat naik dengan turun. Jadi kena nak ambil pun tak bahaya, downtrend masih kuat lagi. Jadi buat sambung penurunan kat situ. Tengok peleng. Dulu GBP yang masih lagi downtrend. Macam ni kita boleh je nak masuk. Tapi ada cara dia. Kita kena tunggu. Okay, kemudian switch 4. Ada dah kena yang breakout tu. Aduh. So kat sini dia dah bawah dah. Kita nak masuk macam mana ni kalau kat sini. Sebab dia boleh nak retrace sampai sini. Jadi apa pun kita buat. Kita kena tunggu dia retrace sampai sini. Baru kita boleh masuk sell. Macam tu kan. Kita buka sini. Kita guna trend line kan. Jadi ni kan. Okay, mungkin dia boleh retrace sampai sini ke nanti. Tak perlu sampai sini. Kita tunggu je. 3 tempat kita bertunggu kan. Banyak pair yang dah hujung-hujung dah. Masuk pun tak syok. Tapi lah masuk nampak hujung-hujung dah. Kalau apa nampak yang macam ni kan, apa jangan duk ligan geng. Kalau apa nampak macam ni, apa ligan nak masuk buy juga, uptrend, apa yang macam penyakit lah geng. Ni aku nak cakap apa. Nampak dah tinggi bucu macam ni, jangan tekan buy. Jangan. Tu kamera. Jangan tekan buy geng. Bahaya geng. Sebab apa aku cakap jangan tekan buy? Sebab dia ada kat atas ni area resistant. Dia boleh je nak buat retracement ke bawah. Kot-kot lah hampa confident sangat kan. Hampa pergi masuk dalam lot paling besar sini. Lepas tiba-tiba dia buat retracement. Retracement wapik lah tapi lot gila-gila. Nak beli MC kan. Dekat retracement je kita beli MC kalau macam tu. Jadi jangan masuk lah dekat sini. Sebab bukan semua tempat kita boleh masuk entry kan. Nak masuk tu masuk. Entry bagi betul sikit. Jadi masih lagi downtrend kat sini. Boleh target sell kat situ. Kita buat retracement balik lah kat atas. Tapi agak lambat lah. Saya letak kat sini. Eurocat kalau macam ni. Buat tak tahu dulu. Okay, sebab dia masih nak naik ayat ni. Tapi kat sini pun boleh tentu juga banyak halangan. Jadi aku tak mau masuk setak yang macam ni. Banyak halangan di tepi ni. Bukan semua boleh masuk kan. Apa jangan ingat semua pair apa boleh masuk. Dah. Kita tengok. Okay, macam ni. Kat sini dia dah naik dah. Tapi kita dah terlambat kat sini. Okay, dia dah ada bucu dah. Kita nak masuk buy takut dia retrace ke bawah. Kita nak masuk sell takut dia naik lagi. Jadi apa perlu kita buat? Jadi jangan masuk kalau market yang macam ni. Dia dah terlambat dah. Anggaplah yang kita tak ada rezeki dekat pair ni. Kita nak masuk masa dia buat retracement. Boleh tapi tunggulah dia buat retracement. Boleh nak masuk bukan tak boleh. Okay, PNZD. Sorry, yang ngantuk lagi, yang muak pula. H4. Okay, kawasan ni dia banyak buat rejection lah kan. Ini boleh masuk tapi
Ini setup, tak boleh hold lama-lama lah. Itulah maksan. Boleh masuk tapi tak boleh hold lama-lama. Okay. Kat sini. Ada apa? Okey, kat sini kita tengok. Ya, belum ada lagi confirmation kat sini. Okey, sekejap ada sini. Confirmation kat sini. Ni. Okey, buat itu semua dalam zone confirmation tu. Okey, tak counter lagi lebih kecil kat ni. Okey, tu lagi. Okey, sekarang ni kalau boleh nak tu kita close lah. Atau kita lebih kecil lagi. Okey, boleh je nak masuk ni. GBP NZD masuk sell. GBP NZD masuk sell. Okey. Tapi agak ni juga. Sekejap aku nak check. Okey. Okay, gang. Aku nak masuk sell kat sini. Okay. Aku tak kisah sangat kan. Jenis aku tak kisah sangat. Hujung pucuk apa semua aku tak kisah. Janji market tu betul aku masuk. 1, 2, 3. So dah kecil je. Kita tengok ni. Okay, aku nak masuk dah dekat GBP NZD gang. Okay, 0.1. Okay, tengah floating. Biasalah awal-awal masuk memanglah floating. Okay, mau lagi. GBP NZD. Sini. Mungkin dia. Kita get sell. Okay. Anggaran cara mudah lah, cara mudah kita nak lebih kurang 200 juga sikit. Jangan tambah sangat. Sikit-sikit sudah lah. Aduh. Okay, lepas tu kita punya SL jangan lupa. Saya atas sikit 30 pip ataupun kalau boleh letak atas resistor ni lah. Ni atas ni, letak atas tu. Senang cerita. 50 pip pun 50 pip lah. Ui, tak nampak je ni. Atas ni, resistor tu. Apa? 70 pip. Kalau kena SL rugi $50. Tak nak salah. Atas lagi tak apa. $50. Okey tu SL besar sikit ni. SL lalu-lalu. Lepas tu kena SL marah. Relax lagi besar tu. Baru kita boleh hold lama-lama. Kalau macam ni kita boleh hold lama-lama sikit. Sebab kita punya SL tu besar. Bawa kat sini. Okey, GBP tadi kita dah masuk. Lagi pair mana tadi yang kita spot check tadi tu? GBP AUD. Jadi apa dia? Kita nak masuk apa? Tadi yang buy tu. Kita masuk buy kan? Kita nak masuk buy tadi. Tu apa? Position tapi tak tentu juga. Aku takut dia buat retracement balik ke bawah ni. Tak boleh dia nak pergi bawah sikit. Dia apa? Boleh tu nak pergi sampai ni. Kan? Nak pergi sampai sini baru dia naik. Macam tu juga ni.
Jadi sekarang ni aku kopi lah. Sekejap, sekejap. Nak masuk buy ni GP ni. Kita nak check tengok. Okay. Kita buat retracement. Oh. RM120 juga ada bagi. Cantik agak bahaya kat sini. Supply pun agak bahaya. Sebab kat sini pun kita boleh nampak breakout kan. Cina, trace information to drop dah dalam sini. Ni 3 jam. Tak orang macam tu. Drop information. Okay, tak apa, kita masuk kecil dulu. Aku malas nak masuk luar. Boleh aku ni, kalau boleh aku nak masuk siap-siap. Yes. Just ni. Sekejap Dia masuk buy. Okey, GBP AUD masuk buy. Macam tu je kan, kita tekan je. Okay, jadi kat sini kita ada dua position lah. Ini GBP AUD dan GBP NZD lah ni. NZD dia naik juga, tak apa. Boleh relax je. Baru $5 floating. Tu GBP GBP kita punya SL. Berapa tadi anggaran TP kita boleh pergi? Tapi TP ni belum tentu lagi kan. Ya, aku harap abang tak bosan lah dengan video ni. Video live trade je. Jom nak tengok macam mana aku trade. Cari entry semua macam ni lah. Okay, anggaran kita boleh pergi sampai sini. Tapi kat sini pun belum tentu lagi lah dia boleh pergi. Jadi nak bubuh TP kat mana dulu. Kita bubuh TP dekat sini lah 80. Besar. Profit dia besar. 153 ya. Juga ada momentum kan, boleh kita masuk lagi. Kita nanti kita ada profit lagi. Okay. Apa tu dia? Profit boleh. Okay, ada dengan floating kat sini. So, ada floating.
Sekejap, aku nak tengok balik JPNZD ni. Sempat JPNZD ni. Semua masuk sel. Okay, sel betul lah. Okay dah ni. Okay, masuk sel. Okay, jadi sampai sini dulu. Nanti dah malam lagi aku akan update balik lah. Dia macam ni kan. Kita nak tunggu live trade kan. Macam ni kita nak tunggu live trade. Apa agak-agak kan. Mana boleh kan kita nak buat live trade, nak tunggu depan komputer kan. Oh, nak tunggu dia jadi. Lambat kan. Sebab tu lah bila hangpa duk tunggu sebenarnya kan. Bila hangpa duk tunggu market ni kan. Sebenarnya dia boleh MC ke hangpa sendiri. Boleh bagi hangpa MC balik. Sebab hangpa mengharapkan yang market ni jadi. Lain sekali hangpa tengok, macam tak apa nak jadi. Lepas tu dia akan psycho balik untuk hangpa close position tu, masuk position lain. Selalunya macam tu. Jadi lepas je entry, letak SL apa semua, buat tak tahu. Macam ni lupa letak SL lagi. Ya, SL lebih kurang RM50 RM50 ni. Ada SL kalau boleh kita kena letak atas daripada resistance macam ni. Sebab aku punya entry semua tak ada sharp memang tak ada sharp benda memang tak ada. Sebab aku nak tunggu, sebab entry aku selalunya aku akan tunggu confirmation yang sharp entry ni. Dia tunggu dekat pucuk-pucuk ni. Jadi kita belum confirm lagi yang dia boleh turun selepas dia touch kawasan yang kita nak masuk tu. Belum confirm lagi yang dia akan turun. Jadi hati-hatilah. Ya abang yang komen kat YouTube tu tengok abang tengok video ni betul-betul macam mana kita buat live trade. Okay, benda belum jadi. Abang boleh tengok saya dah masuk kat NT4 ni. Okay. Mana lagi kata dia account fake lah apalah. Macam tu live. Sikit-sikit dah. Ini kat mana? DPND. Kita turun balik. Okay, macam ni. Turun balik. Kalau aku buat apa kan? Kalau dia turun macam tu. Masuk lagi. Macam tu dia nak je. Dia turun. Apa jangan tiru pula. Aku dapat piece. Okay, yang tu saja video daripada aku. Sekejap aku akan update balik live trade ni. Tengoklah sekejap kalau aku rajin aku akan ni lah. Tengoklah kalau aku ada tempat yang boleh masuk lagi, memang aku akan entry again. Jadi awal-awal ni kita buat lot kecil dulu, kita bagi dia jalan dulu. Agak dah okey baru kita akan masuk lot yang besar sikit lah. Awal-awal memang kita relax dulu, buat lot kecil-kecil dulu. Kita akan floating dulu lah awal-awal. Apa-apa pun trade ni memang awal-awal normal lah, kita memang akan floating dulu. Okay, yang tu saja. Inilah cara aku trade forex gang. Cari setup dekat trading view. Okay, lepas tu entry dekat dekat tab ataupun dekat inset. Okay, jadi macam tu je. Mudah je. Set SLTP dekat ni komputer punya. NT4 boleh, inset boleh. Yang tu saja. Nanti aku akan sambung balik video ni. Okay, kita tengok benda yang benda yang belum jadi,
adakah boleh menjadi? Tengok geng, kita tengok sendiri. Benda yang belum jadi, adakah dia akan terjadi? Adakah dia boleh jadi? InsyaAllah boleh. Geng, InsyaAllah boleh. Sel lagi. Okay, cukup sikit sudah. Okay, yang tu saja. Sekejap lagi aku akan update lagi. Terima kasih geng sebab sudi tengok live stream aku ni. Yang tak seberapa pun. Okay. Lagi ni aku akan update lagi sikit lah. Sebab kita kalau nak tunggu depan PC ni memang tak padan geng. Buang masa geng. Baik kita pergi buat benda lain ke, pergi Dobi ke. Hari ni aku nak pergi Dobi kan. Aku cuti hari ni pergi Dobi. Jadi aku akan tutup dulu lah. Lagi petang-petang sikit baru aku tengok balik lah. Yang tu saja. Assalamualaikum. Bye-bye geng. Lagi aku akan buat sambungan lah. Apa janganlah. Sikit. Tunggu. Lagi aku akan sambungan balik. Kita akan buat sambungan balik. Okay, bye geng. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum dengan saya Cik Fats. Okay, hari ni aku nak buat sambungan video sikit geng. Okay, hari ni dah 23 hari bulan. Okay, 23 hari bulan. Jadi aku dah hold position aku tu lebih kurang seminggu lebih jugalah. Seminggu lebih. Okay, hari tu aku dah profit dah geng dekat GBP AUD ni. Tapi apa kan dia turun pula. Sebenarnya dekat setup GBP AUD ni aku nak ambil long position sebenarnya. Memang aku nak hold memang lama. Sebab tu lah aku punya hold ni boleh sampai seminggu lebih sampai 2 minggu geng. Sebab tu. Jadi bila dia turun pun aku tak risau sangat sebab yang aku tunggu retracement saja untuk aku. Okay, aku punya margin masih boleh cover lagi masa dia turun ni. Dan hari ni kita boleh nampak dekat sini dia dah keluar momentum untuk nak naik balik tu. Okay, ataupun confirmation lah kita boleh panggil. Okay, jadi berkemungkinan dia boleh naik balik lah. Memang dia akan naik balik. Sebab tu lah aku boleh hold position ni lama. Boleh hold position lama. Sebab aku punya target geng dekat sini geng. Walaupun dia dah naik sampai sini, aku tak ambil. Sebab aku punya target memang atas lagi. Dekat sini geng. Memang agak lama. Kalau apa follow cara trade aku ni memang apa perlukan kesabaran yang agak tinggi lah. Tapi kita punya untung tu pun okey lah. Jadi kita relax je. Kita tunggu je market ni. Jadi bila kita nampak je dia turun ni, kita jangan takut sebab dekat sini pun kita boleh nampak ni kenaikan. Okay. Jadi yang ni yang turun ni cuma retracement sahaja. Retracement sahaja. Macam yang aku cakap, kalau dia nak turun sekalipun, dia perlu buat apa? Dia perlu buat reversal. Jadi kalau macam ni kita tengok bukan reversal. Sebab apa aku kata bukan, yang ni bukan reversal? Sebab kat sini kita boleh nampak kenaikan kuat. Kat sini pun ada breakout kat sini. Okay. Lepas tu kat sini pun kita boleh nampak macam dia cuba nak naik ni. Berapa kali dia cuba nak naik tapi dia turun balik. Jadi kat situ pun kita nampak yang market ni memang nak naik. Lepas tu kalau kita buka time frame lebih besar. Kita zoom lagi. Ya, kita boleh nampak yang market kita ada kat bawah lagi. Kat sini pun kalau dekat weekly lagi yang kita boleh tengok dekat sini. Nampak? Dia dah break resistance kat sini. Kena merah ni dia dah break. Sekarang ni kita boleh nampak dengan jelas. Ni cuma retracement sahaja. Untuk dia nak ke resistance sini. Ataupun resistance sini. Memang dia akan naik. Sebab sekarang ni dekat sini pun dia dah reject. Lepas tu dia cuba nak naik kat sini. Kat sini dia turun cuma retracement. Apa jangan takut kan. Walaupun nampak turun banyak. Kalau hampa follow time frame.
weekly again. Ini cuma retracement saja. Ha. Kalau kita masuk time frame daily, kita boleh nampak retracement. Ni, kekuatan naik breakout kat sini ke. Retrace. Cuba nak naik kat sini. Jadi kita follow je yang tu. Bila tengok je H4, H1, nampak macam nak turun reversal. Ni reversal ni dah breakout kat sini. Confirm ke dia boleh turun? Again, hampa confirm ke dia boleh turun kat sini? Boleh turun sikit je lah. Kalau hampa jenis day trader, boleh lah nak ambil macam ni. Kalau hampa ni jenis swing, baik hampa ambil atas. Atas kita lebih untung. Sebab dia boleh pergi memang banyak pip lah. Itu untung lah bila kita swing ni. Modal tak besar mana pun. Jadi relax je, tak payah nak kejap sangat market tu. Tunggu market jadi. Bila dah nampak confirmation, kita boleh relax je. Kita nampak confirmation, kita boleh relax. Tak payah nak kalut-kalut sangat. Tak payah nak takut-takut sangat. Sebab kat sini kita tengok kita trade pair apa ni? GBP AUD. Okay. GBP AUD again. Sekarang ni dia naik. Sebab apa dia naik? Sebab AUD lemah. GBP kuat sekarang. Sebelum ni AUD dia kuat, GBP pun kuat, tapi AUD lebih kuat daripada GBP. Sebab itulah dia turun. Sekarang ni kita boleh tengok yang GBP ni kuat. Jadi GBP naik, AUD kita boleh nampak kat sini dia tengah down, dia tengah turun. Dia breakout sini, retrace. On the way nak turun. Kalau dia turun kan, confirm GBP AUD ni akan naik. Ni mana akan naik? Dia memang ada hubung kek kan. Kalau hampa pandai dengan pair-pair ni, contoh macam aku cakap tadi lah, GBP, bila GBP kuat, okay, GBP kuat, AUD kuat macam sebelum ni. GBP pun kuat, AUD pun kuat. Okay. Jadi bila GBP kuat, AUD kuat, GBP ni akan kalah dengan AUD. Sebab itulah GBP yang depan ni, dia turun. Sebab tu dia turun kat ni. GBP dia kuat, tapi AUD pun kuat. AUD lagi kuat masa kat sini. Jadi AUD menang kat situ. GBP kalah, GBP turun. GBP tak boleh lawan. Jadi sekarang ni, GBP dah kuat balik. Sebab GBP kuat, AUD cuba nak melemah. Dia dah lemah sikit lah. Jadi sekarang ni, GBP menang lah. Sebab kat GBP USD ni pun dia tengah naik. Jadi GBP AUD ni pun akan naik. Macam tu je geng. Memang senang je geng. Senang. Serius. Walaupun kita nampak breakout kat sini geng. Okay. Ataupun lah pengguna trendline kan. Okay, pengguna trendline kan kat sini kan. Okay, sini. Okay. Pengguna trendline kat sini. So, nak kira ni breakout ni, dia boleh drop terus lah. Jangan macam tu kan. Jangan. Sebab apa aku kata jangan? Sebab kat sini pun kita dah nampak. Ini, dia dah permulaan dia cuba nak naik ke atas. Nampak? Cuba nak naik ke atas. Jadi, kalau apa nak lawan yang ni, breakout trendline saja tak cukup kuat geng. Lepas tu kat sini sini ada bearish engulfing. Confirm kat sini dia berhenti. Okay, confirm kat sini dia naik, lepas tu dia reject masuk sell. Lepas tu kat sini confirmation. Apa pun masuklah sell. Boleh masuk sell, tapi tak jauh geng. Tak lagi dia naik balik. Sebab apa dia naik balik? Ni breakout kat sini apa tak mahu kira pula. Ni. Breakout resistor ni. Apa kita kira juga geng. Ini breakout lama geng. Ini breakout terkini. Baru je breakout. Apa nak pilih yang mana? Breakout terkini. Cuba nak naik ke atas. Naik ke mana? Naik ke sini. Jadi kat sini pun belum tentu juga.
kita kena tengok juga dekat sini. Adakah dia boleh teruskan kenaikan dia tu, ataupun dia retrace balik dan dia terus naik sampai sini. Kita kena tunggu tengok. Kena tunggu tengok. Kat sini pun kita boleh nampak resisten bercucuk. Bercucuk tanam kat sini dia. Jadi hampa standby je. Bila kawasan resisten ni banyak sangat ada ucuk-ucuk ni, lama-lama dia akan tembus kan. Ni tembok resisten ni lama-lama dia akan tembus. Dia akan tembus. Jadi kesimpulannya dekat sini kan, apa yang aku nak hampa nampak sebenarnya, trend besar ni, follow trend besar ni. Trend besar macam mana? Kat sini kita nampak naik. Jadi kat sini retracement saja. Dan sekarang ni cubaan untuk dia nak naik ke atas sampai sini. Cubaan untuk dia nak naik ke atas sampai sini. Jadi yang sell tu hati-hati kan. Hati-hati. Sebab aku, selagi aku tak close position tu, lagi tu lah aku masih yakin dengan setup yang aku masuk awal-awal yang dekat sini ni. Aku masih yakin. Dan aku layer lagi. Sebab aku tahu ni cuma kawasan retracement sahaja. Retracement dekat time frame daily ataupun time frame weekly. Kita boleh nampak dengan jelas. Ini cuma retracement. Jadi buat apa kita nak sell? Kalau kita sell, sakit kan? Sakit. Sebab ini cuma retracement. Nak retracement. Memanglah dia turun kat sini, tapi hari ni kita nampak dia dah keluar dah candle biru lepas tu. Ataupun candle hijau, candle bullish. Jadi apa standby je. Dia akan naik. Serius aku cakap, dia akan naik. Aku confirm 100%. Dia akan naik. Nampak? Ini biasa. Dia turun kat sini biasa. Walaupun nampak kat sini ada kawasan bearish hingga fail. Ini biasa. Lepas tu lagi dia akan naik balik. Jangan risau. Jadi macam mana kita nak trade ni sebenarnya ni? Macam mana geng? Ada breakout. Tapi kenapa aku tahu sini tak boleh? Sebab apa tak boleh? Ada breakout trend line kat sini. Ini retracement dah kat area-area bearish hingga fail. Kenapa aku tahu kat sini tak boleh entry sell? Boleh entry tapi tak jauh. Dia pergi tak jauh. Sebab apa? Sebab macam aku cakap tadi lah. Ini cuma retracement. Ni yang macam sideways kat sini. Ni correction yang kita panggil ni. Correction. Ini cuma retracement kat sini. Dan dia cuba nak naik ke atas. Kita follow yang ni. Ni. Ke atas. Ni break, retrace, boom, naik. Tu je. Jadi apa geng? Hati-hatilah nak trade. Apa pun tengok time frame besar. Kalau apa jenis nak swing kan. Kalau apa jenis nak trade swing ke apa kan. Tengok time frame besar. Itu je nasihatnya aku boleh bagi. Tengok time frame besar. Kalau apa nak hold lama macam aku, trade relax je. Masuk entry minggu lepas. Minggu ni masih hold lagi position walaupun dah floating sampai 2000 USD, masih relax lagi sebab aku yakin Aku yakin. Sebab aku yakin yang market ni cuma retracement saja. Dia bukan dalam keadaan reversal ke apa. Reversal ke apa ke. Sebab apa kita bukan reversal kat sini. Sebab kat sini kalau dia nak jadi reversal, kalau betul-betulnya dia nak turun betul-betulnya geng, dia mesti ada kat atas lah selalunya. Dia mesti ada kat area atas ni. Kalau dia nak buat reversal ni, macam ni okey lah dia nak buat reversal. Tapi kat sini kan, dia ada kat bawah. Lepas tu kat sini pun kita boleh nampak kekuatan nak naik tu. Yang terkini ni, kekuatan nak naik ni ada. Jadi sekarang dia dalam keadaan retracement. Turun sampai sini, nak naik balik sampai sini. Lepas tu dia nak ke mana, kita kena buat analysis lagi lah.
Tunggu dulu dia sampai sini baru kita boleh jangka yang dia boleh pergi ke mana. Turun ke naik. Sebab kat sini pun dia nak sampai sini, mungkin dia nak turun ke bawah pula ke. Macam tu, geng. Jadi kita kena faham market ni. Jadi kita dah faham, memang mudah. Serius aku cakap mudah. Kita nak trade ni, kita kena tahu hala tuju market. Kalau kita tak tahu hala tuju market, tak guna, geng. Memang tak guna, geng. Kalau nak tiru signal sekalipun boleh, tapi apa kena tahu? Apa kena tahu signal tu betul tak betul? Dia ni entry kat situ betul tak betul, sebab apa dia entry? Sebab apa dia buy kat situ? Betul tak betul? Jadi hampa kena ambil tahu benda tu. Kenapa TP dia sampai 10 pip ke? Geng. 10 pip lah signal. Geng, aku bukan nak sembang kemas, geng. Setakat 10 pip tu aku boleh buat signal, geng. Jadi hampa jangan duk target sangat lah 10 pip. Hampa target lah 100 pip ke, padan lah sikit. 10 pip. Kalau hampa kaya tak apa, geng. Kalau modal kita kecil kan, ibu bos lot besar, target 10 pip je. Tak sampai 10 pip MC, geng. Dia turun tak sampai 10 pip MC. Jadi janganlah duk tiru sangat segena-segena ni. Belajar trade sendiri. Cari pengalaman. Bila kita trade ni, baru kita rasa macam mana kita nak buat duit dalam forex ni. Sampai satu tahap kita dah tahu dah macam mana langkah-langkah. Kita buat benda yang sama. Benda yang sama 2-3 kali boleh jadi. Memang akan jadi. Macam aku buat 100 sampai 1000 tu. Baik kali dah aku buat. Memang banyak kali dah. Kita akan ulang-ulang benda tu. Awal-awal 100 dulu, 1000 dulu. Lepas ada jadi 1000 dulu, kita akan buat naik sikit. 2000 dulu, 3000, 4000, 5000, 6000. Target 1000 seminggu pun dah okey, geng. Dah okey dah. Tak payahlah nak sampai gila-gila compound. Tapi agak susah lah kalau kita nak target 1000 dolar seminggu. Susah, nyos. Kita kena apa? Cari pip lebih sikit lah. Jadi kalau kita punya pip kecil tu boleh, tapi modal kita kena besar lah. Kenapa duk tengok orang share profit apa semua, signal ni profit gila-gila. Pip sekali entry 10 pip. Apa benda, geng? Kata trader, geng. Kita trader, geng. Tak main, geng, 10 pip, geng. Geng, belajar lah, geng. Kita trader ni biar kita trade sampai 200 pip, 300 pip, geng. Berpuas hati, geng. Kita pun modal tak banyak sangat. Kalau kita ni kaya tak kisah 10 pip. Ikut suka hati hampa lah nak main. Ikut suka hati hampa lah hampa nak trade. 10 pip ke sekali entry. Boleh. Tapi kalau kita ni macam aku ni, geng, kalau nak trade 10 pip tak padan, geng. Modal kecil. Memang modal kecil je. Nak dapat berapa sangat 10 pip tu. Jadi target lah 100 pip sekali entry. Cukup 1 pip, TP. Macam tu. Kita punya modal kecil boleh. Kita pun boleh kecil. Dan kita pun boleh untung okey, kan, kat situ. Daripada kita punya modal kecil, kita target 10 pip je. Okay. Kita punya lot 0.1. Kalau dia naik tak apa. Kalau dia kena TP tak apa. Kalau dia turun, tak ada SL. Jadi apa, geng? Jadi apa? Jadi MC, geng. Tanya lagi. Loss lah. Tunggu lagi. Memang loss lah. Jadi lampu betul-betul lah nak belajar dalam forex ni, geng. Analisis sendiri. Belajar trade sendiri. Kalau betul-betul lah nak jadi trader forex ni. Jadi trader, dia bukan mudah, geng. Apa janganlah target nak buat duit je. Dalam forex ni boleh buat duit. Dia tak mudah macam tu, geng. Kita nak buat duit, kita perlukan pengalaman.
pengalaman. Walaupun kita ni genius, otak kita ni genius macam mana sekalipun, hang budak pandai macam mana pun, cuba nak belajar forex ni kan, belum tentu lagi kalau aku ajak hang hari ni, okay, aku ajak semua hari ni, esok hang boleh kaya, belum tentu lagi. Belum tentu lagi esok hang boleh biru. Tak. Sebab apa? Sebab kita perlukan masa. Masa yang lama. Ni masa ni kan. Ni masa. Perlukan masa yang lama kan untuk kita nak mahirkan betul-betul dalam forex ni. Masa tu penting. Dalam forex ni kita bukan sprinter kan, kita marathon. Marathon kan. Lari pelan-pelan tapi kita boleh pergi jog. Sprinter ni memang laju. Tapi sekejap kan. Assalamualaikum guys. Sama lagi dengan saya Cefet. Okey, ini sambungan video untuk live trade kita yang 2 minggu lepas, tak silap aku, live trade ni. Aku dah hold lebih kurang 2 minggu tak salah aku. Position dekat pair GBP AUD ni. Okay, ramai yang tanya pair apa, aku trade dekat GBP AUD ya geng. GBP AUD. Jadi apa boleh tengok sendirilah tu kat skrin tu. Apa boleh tengok sendiri. Jadi apa tu? Jadi tadi yang kata market belum jadi boleh lah. Aku buat dah market belum jadi. Ni live ni. Hari ni hari Jumaat kan, tak close lagi. Kan aku cakap target sampai sini dan dia dah kena dah sampai sini. Nak apa lagi kan? Dah jadi. Market yang belum jadi kita dah buat. Tapi nak jadi macam ni bukan sehari dua geng. 2 minggu. 2 minggu lebih juga ni. Nak jadi. Trade review. Sorry. Silap. Okay, tak apa. Nanti for dah. Tu dia geng. Kita masuk position buy kan kat sini. Ni semua buy ni. Entry kat dari sini tak silap aku. Dari sini lah. Lepas tu dia naik. Dia turun. Dia naik. Dia turun. Sampai sini. Floating gila-gila sikit masa tu. Tapi aku still lagi relax. Sebab apa aku relax? Sebab aku tahu. Macam aku cakap. Aku tahu yang ni cuma retracement saja. Dia bukan reversal. Jadi tengok sendiri lah. Tu. Bukan nak sembang kemas. Dah jadi lah. Yang mana komen tu? Betul tak bang? Belum jadi ni saya buat ni. Sikit belum jadi gini. Nampak tu? Bukan time frame M5 kita screenshot. Tak tu. H1 pun sebatang naik tau. H4. Jadi macam tu lah. Tak tahu nak cakap apa lagi lah. Aku malas nak scan-scan orang ni. Tu lah. Sebab tu lah. Aku punya group. Aku ajak. Memang lama kan. Sebab aku nak pergi depan Sabah dalam setup. Masa kita hold ni pun kita kena ada kesabaran. Jadi yang tak boleh nak sabar tu aku tak tahu nak cakap apa lah. Sebab ni juga. Ini setup ni bukan je sehari dua nak jadi naik tinggi macam ni geng. Tak geng. Ini setup ni 2 minggu lebih ni. Setup ni 2 minggu lebih pun jadi. Hari ni dah 27 hari bulan ni geng. Masa aku buat tu pasal dalam berapa hari bulan aku pun tak ingat. Nanti yang pecek ni lah dalam video ni yang berkira aku pun tak terkira dah. Jadi floating pun boleh tahan juga. Tapi kita yakin dengan setup kita. Okay, sebab aku cakap ni bukan reversal dan ini cuma retracement. Kalau kita masuk dekat time frame daily ya geng. Okay. Nampak kat daily. Retracement je. Senaik nampak. Macam tu geng. Macam ni nak trade. Kita tak makan 10 pip, 5 pip sekali. Biar makan banyak sikit geng. Alang-alang nak trade tu. Biar makan banyak sikit. Jadi trade lah betul-betul. Yang mana bawah grup aku tu jangan dah merungut sangat. Sebab aku nak ajak apa, bersabar.
Bersabar gitu. Apa guna bersabar? Cek jap. Dah berapa pip dah kita naik ni, profit ni. Tu, lagi sikit 300 pip kan. 300 pip. 2 minggu. Nak tengok profit lah. Tak payah. Lagi orang kata belagak pula. Tak payah. Apa sendiri mana-mana apa tahu lah ni apa. Sikit je. Dalam $20 yang tu lah. Sikit lah kan. Apa bayar sewa rumah. Okay. Ni ECM broker kan. ECM broker. Okay. Ni broker ni ECM ni. Memang padu kan broker ni. Jadi apa standby dulu. Okay. Aku kira aku ni tester untuk broker ni lah. Sebenarnya. Lebih kurang macam tu lah. Okay, aku akan test dulu broker ni okey ke tak okey. Lepas tu baru aku akan suruh apa masuk. Tapi kalau apa nak daftar dulu, boleh je daftar. Daftar dulu, kalau apa tak tahu nak deposit ke apa nanti aku akan ajak lah tengok deposit nanti. Okay. Jadi yang ni sajalah untuk live trade aku minggu lepas dengan minggu ni. Sebab aku dah hold 2 minggu dah tak salah aku. Okay, jadi aku akan close lah. Okay. Malas dah aku nak hold. Nanti nak cari setup link pula sebab kalau macam ni dia bahaya sikit. Kalau macam ni dia dah habis lah tu. Takut dia dah habis kan. Macam kat sini. Lebih kurang lah dah sampai dah area-area sini. Minta target apa area-area sini lah itu. Tapi tipi aku buang kan. Okay, jadi yang ni saja geng. Jadi siapa-siapa yang nak belajar trade forex boleh tengoklah kat YouTube channel JFX. Dan apa boleh share lah punya YouTube dekat kawan-kawan apa. Okay. Bateri nak habis pula. Boleh pula bateri nak habis. Okay, jadi siapa-siapa nak ni boleh share lah YouTube channel aku dekat kawan-kawan. Okay. Itu saja, nanti tunggulah video yang terbaru daripada aku, JFX. Aku pun tak tahu nak buat video apa, ni video live trade ni. Jadi apa sendiri tengoklah. Inilah cara aku buat aku trade forex kan. Ini cara aku sebab cara aku memang lama kan. Aku punya hold tu memang lama. Aku tak hati nak hold sekejap-sekejap. Aku punya hold tu memang lama. Setup pun nampak tengoklah kat daily ni macam ni kan. Retracement aku pun kat daily lagu ni. Jadi faham lah dia punya kesabaran tu macam mana. Jadi yang bawah grup aku tu, yang join grup aku tu, kalau aku kasih video terkini ke apa lambat ke, aku harap apa faham. Dalam masa yang sama aku nak ajak apa itu kesabaran geng. Nanti apa akan faham lah. Sabar dalam forex ni memang penting gila-gila geng. Kita tak mau ambil 10 pip lah geng. Kita tak mau ambil 10 pip. Kita kalau boleh macam ni nak ambil 300 pip. Satu pair je. Satu pair je. Auto kaya kan, satu pair je. Tak perlu pun entry banyak pair. Target satu pair, tunggu setup padu kat situ. Dah ada setup padu dekat satu pair tu, masuk. Nak layer pun layer lah. Janji margin cukup. Itu je. Apa yang susah? Jangan duk hari-hari nak entry. Dia bukan tiap minggu tu kita kena entry kan dah. Macam ni. Minggu lepas tak entry, position ni je. Minggu ni baru aku dapat hasil. Minggu lepas floating merah. Tapi relax sebab aku yakin. Aku sabar gila-gila punya. Sabar kita memang tak boleh buat bincang kita punya sabar tu. Jadi kita relax lah. Minggu ni hari Jumaat pula ni. Ni sekejap nak tutup dah market. Tunggu lagi. Close lah. Buat hari Senin dia buat gap ke apa ke. Mampu kita. Jangan tengok. Tengok apa dah. Sikit lah. Boleh lah. Lepas lah nak beli iPhone 12 Pro 2 biji kan. Lepas lah. Kita beli charger kali kan. Okay lah.
Tu je lah. Jadi kesimpulan dalam video ni, aku nak hampa nampak sebenarnya dalam forex ni, sabar tu penting. Sabar. Itu je kunci dia, sabar. Hampa jangan nak buka MT4 je, tiap-tiap minit entry, buka MT4 tengok, buka MT4 tengok. Jangan macam tu, geng. Jangan macam tu. Okay, jangan macam tu, geng. Sebab kita kalau boleh, kita elakkan lah daripada duk buka MT4 ni kerak-kerak. Bila kita buka kerak-kerak, macam aku cakap sebelum ni lah, memang dia boleh buat kita MC. Jadi entry tu letak SL relax. Tapi hampa jangan tak buka langsung. Aku cakap jangan buka. Hampa tak buka terus tak boleh juga. Hampa kena tengok juga. Sejam sekali okey lah, janganlah 5 minit, 1 minit sekali. Memang kalau hampa buat macam tu memang tak lama account tu, geng. Minit-minit jangan. Hampa nak takut apa, geng? News kan kita boleh tengok dekat kalender tu. Forex Factory tu. Tengoklah ini ada news ke tak. Kalau ada news pukul berapa ni semua. Okay, kalau ada news pukul 8 kan. Apa standby lah kat pukul 8 tu. Buka lah time tu. Tak pun nampak close dulu position tu. Kalau hampa takut yang news berkaitan dengan pair yang bertrade ni. Macam tu je. Okay, jadi itulah kesabaran. Kesabaran penting ni. Okay. Buat kat trading view lah tak lawa ni. Ni lawa sikit. Jadi siapa yang nak belajar, boleh tengoklah YouTube channel Acap FX ni. Okay, macam-macam lagi yang aku bagi dalam ni kan. Macam-macam dah aku bagi. Yang penting hampa kena rajin cari. Rajin cari. Jadi aku nak bagilah dekat nasihat dekat siapa yang dah lama trade tapi tak profit kan. Dia profit. Lepas tu trade lagi MC. Dia profit banyak, MC pun banyak, habis semua lah. Kalau MC tu dia habis dah lah. Jadi bila kita macam tu, dia hampa jangan tukar teknik kan. MC je tukar teknik. Tolong kan. Aku nak cakap satu je, tolong bila MC jangan tukar teknik. Kalau hampa dah follow aku punya cara, ikutlah cara aku sampailah habis, sampai bila. Janganlah pergi tukar masuk teknik ni, teknik tu, teknik ni. Jangan kan. Aku dah pernah buat dah benda-benda gitu. Bila buat macam tu memang menambahkan pening kepala orang tu. Jadi hang tengok ni setup dekat setup ni, dekat pen ni macam setup teknik lama aku. Lepas tu hang pun masuklah teknik lama hang dalam entry tu. Lepas tu tengok lagi sekali, jadi macam setup teknik yang baru aku belajar ni. Jadi macam tu kan. Dah lama pening pula. Jadi kalau hang sebelum ni teknik lain, hang nak cuba belajar ni, hang kena lupakan teknik yang hang belajar sebelum ni tu. Tapi kalau teknik yang berkaitan tak ada. Tapi yang tak ada berkaitan langsung tu, teknik yang teka-teka apa-apa kan, yang tu lupakan dululah. Sebab kalau boleh lepas je MC, jangan tukar teknik. Sebab ramai bila MC je tanya, teknik apa yang bagus lah, teknik apa. Tu masalah hampa ni. Hampa salahkan teknik geng. Padahal teknik ni tak salah pun. Teknik ni tak salah. Teknik-teknik yang mudah ni tak salah. Yang salah tahu siapa? Diri kita sendiri geng. Diri kita sendiri yang salah. Bukan teknik-teknik ni geng. Dah. Bukan teknik salah. Diri kita yang salah. Salah kat mana? Kita tamak. Tamak. Modal lah kecil. Lepas tu kita melot nak besar. Tamak tu. Itu salah kita. Jadi kita kena buat apa kalau macam tu? Kita kena ubah kesalahan kita lah. Bukan kita kena tukar teknik. Kesalahan kita tu. Kita salah kat mana lah ni? Check balik. Salah kat mana? Check balik. Salah time masuk entry ke, ubahlah.
Macam mana nak si entry betul kan. Lepas tu tukar layer ke macam aku tadi tu kan. Tapi ikut atas cara hampa. Kalau hampa layer boleh, tapi margin kena cukup lah. Jangan margin tak cukup. Margin kena cukup lah. Baru kita boleh layer. Jangan ada $10 je hampa layer sampai ni. Sampai tak ingat dunia. ha. Tapi yang tu lah. Hampa kena cari apa yang hampa silap lah ni. Hampa silap kat mana. Jadi bila hampa dah jumpa hampa punya kesilapan tu, lagi mudah lah hampa nak ubah. Hampa nak buat profit memang lagi mudah. Sebab hampa dah tahu hampa ni silap kat mana. Lama-lama trade, hampa ada MC, belajar lah. Lepas MC belajar. Lepas MC tengok balik aku silap kat mana. Tanya diri kita sendiri ni. Aku lah ni silap kat mana. Kenapa lah aku MC. Aku dah trade banyak kali dah ni. Tapi aku duk MC lagi. Kenapa ni? Fikir lah. Fikir. Tengok balik lah punya entry apa semua. Fikir balik time-time hang trade tu apa yang hang buat. Yang boleh buat hang MC. Nampak turun lagi hang masuk buy ke. Nampak market apa. Duk retrace. Hang pun masuk lagi buy. Ikutlah kesilapan hang macam mana. Kena tengok lah. Jadi bila lama-lama hang duk MC sedia MC kan. Hang kena belajar lah daripada MC tu. MC kali ni aku silap apa. MC kali ni aku silap apa. MC kali ni aku buat benda apa yang boleh MC. Kena tengok geng benda macam tu. Bukannya MC Insta terus yang T4 bergeram kat market balas dendam pergi depo lagi. Tekan. Nak juga dia naik, tekan lagi. Bukan macam tu. Kalau MC relax dulu. MC relax, okey, tenangkan fikiran. Lepas tu tengok balik aku silap kat mana ni. Silap mana? Ingat aku silap dekat mana? Ingat benda ni. MC je aku silap kat mana dah ni. Tengok balik. Ingat balik masa hampa masuk entry apa semua tu. Masuk entry ingat balik. Sebelum tu. Ingat balik. Macam tu je cara dia. Lama-lama hampa dah faham dah kesilapan hampa buat ni. Apa akan ubah? Okey, aku tak mau buat dah. Tapi janganlah buat. Okey. Dah tak buat, okey lah. Tak ada apa pun. Susah sebenarnya nak MC ni kan. Susah. Bila ada kesilapan lot apa semua, tu yang mudah nak MC. Lot besar apa kan, tu yang buat kita mudah MC kan. Padahal susah je nak MC. Jangan tiru orang, jangan tengok orang. Okey, orang nak profit gila-gila. Orang ni boleh buat ni $100 jadi $1000. Kita pun nak tiru pula. Padahal kita tak pernah buat benda tu. Jadi kalau hampa nak buat benda-benda macam tu, hampa kena cuba dulu lah. Kena cuba. Okay, lepas tu kena kaji dekat mana hampa nak masuk entry apa semua. Benda-benda tu hampa kena belajar ni lah benda tu. Okay. Lagi apa lagi aku nak cakap. Itu je lah. Okay, jadi aku dah buktikan benda yang belum jadi kita boleh jangka dia akan naik. Tak kisahlah dia nak retrace sampai mana ke apa. Tapi dia tetap naik nampak. Tak kisahlah dia retrace kat mana ke. Tapi satu je. Kita target buy ke kita target sell? Kita target buy kan. Jadi sekarang ni profit dah kita punya buy ni. Kita buka balik. Profit dah kita punya buy ni. Profit kan. Jadi itu je yang penting. Sharp apa semua ni tak penting sangat. Janji hang profit sudah. Hang target buy okey dia naik sudah. Kita boleh relax pun. Macam ni kan cara aku trade. H4 nampak H4 macam mana. Inilah cara aku. Boleh tengok tu. Tu. Naik, okay, retrace, lepas tu naik. Macam tu. Okay, jadi tahu nak cakap apa geng kamu. Aku harap apa boleh lah trade. Okay, ada grup aku semua. Yang ada grup bawah aku tu 400 orang. 400 apa? Grup lama dengan grup baru. Okay, grup lama ada 377 orang ya. Okay, aku tengok je mereka ni grup lama ni. Okay, 377 orang ni grup CFX member ni.
Okay, hampa ingat lah geng. Tengok video ni. Ini je yang hampa perlukan. Hampa perlukan kesabaran. Inilah. Macam ni je cara dia geng. Hampa kena sabar. Ini je cara aku. Cara aku trade. Okay, ramai yang nak tahu sangat aku punya skill tu. Macam ni lah. Aku lebih pada hole lama. Hole lama cari entry yang agak boleh pergi jauh. 300 pip, 200 pip, macam tu. Tu je. Tapi aku punya cara bukannya hari-hari aku profit dah. Hari-hari kadang ada minggu aku floating, ada minggu aku loss juga, ada minggu aku profit. Macam tu lah. Trader biasa lah. Tak ada loss bukan trader lah geng. Aduh, come on lah geng. Ada benda yang kita jangka jadi, ada benda yang kita jangka tak jadi. Biasalah tu. Okay, ni grup WhatsApp FX seri 2. Okay, jadi kalau hampa yang bawah grup aku ni kalau nak belajar macam ni, macam mana, hampa ikut je apa yang aku suruh buat tu. Aku kasih video lambat ke apa ke, hampa jangan tanya sebab apa, sebab semua tu bersebab. Bukan saja-saja. Bersebab. Sebab nak tengok apa dia sabak ada. Itu je. Jadi kalau hampa boleh sabak, hampa akan dapatlah setup yang macam ni. Hampa akan dapat profit yang macam ni kan. Ni, tunjuk balik. Macam ni. Hampa akan dapat setup yang macam ni. Padu macam ni. Naik macam ni. Ni daily bang. Ni bukan M5 kan. Okay, kita buka H4. Nampak tu kan. Nampak tak color ni? Nampak tu kat color? Tak payah. Nampak kot. Jadi yang tu je. Okay. Video ini disponsor oleh ECN.broker gang. Okay, memang padu. Siapa-siapa yang nak daftar boleh tekan link kat bawah video ni. Okay. Boleh cuba dah daftar dulu pun tak apa. Untuk nak tengok ECN ni macam mana dia spread. Okay je. Sejak pakai ni okay je. Tak ada masalah apa pun. Okay. Daftar dulu lah. Sebab kami on the way juga nak buat local depot ataupun tu seperti yang kacau ke bumbung tu. Ingat tak ni? Tak apa kita buat tahu lah. Ni pukul 4 pagi ada bentuk patah. Biasa itu biasa. Okey. Itu saja kot. Okay, jadi siapa nak daftar, nak cuba broker ni boleh. Tekan link bawah video ni. Okay. Daftar dululah nak deposit. Kalau hampa tahu pasal Bitcoin boleh lah hampa nak transfer ke dalam dia punya account. Kalau hampa tahu lah, mesti ada yang tahu punya. Boleh cuba dululah. Tapi kalau boleh tu tunggu dululah. Nak senang, nak mudah, tunggu dulu. Nanti kami akan buat juga online transfer dengan local depot. Okay, yang tu saja daripada aku CFX. Sorry guys sebab lambat kan. Video ni biasa lagi kan. Inilah cara aku trade. Memang lambat kan. Memang lambat. 2 minggu lebih juga. 2 minggu ataupun 2 minggu lebih tak salah aku. Memang lambat kan. Jadi yang tu saja. Aku tak tahu nak cakap apa dah ni. Okay, jadi siapa yang komen tu terima kasih sebab dah tolong aku buat video baru. Dia kasih idea bagus. Orang macam ni yang bagus sebenarnya. Ada kisah idea baru kat aku untuk aku tunjuk sebenarnya benda yang orang tak tahu, benda yang orang sebelum ni depa ingat backtest tu apa macam yang orang kata ni lah benda jadi boleh lah kan. Sebenarnya backtest tu bagus macam ni lah. Kita boleh jangkakan nampak. Aku belajar semua daripada backtest. Aku punya trading view tu pun baru sangat baru je, tu pun member aku kasih hadiah sebab birthday aku kan. Ada duit, jadi aku buatlah yang kita boleh buat backtest balik. Sebelum ni kita tengok macam ni je, market sama, pakai handset je belajar. Mana ada laptop lagi, laptop pun baru beli je, mana mampu. Jadi ni semua duit daripada forex geng. Laptop lah, laptop aku tu pun daripada forex. Okay, nak cakap kaya tu tak kaya mana pula. Cukup lah, okey lah untuk aku. Aku tak harapkan Lamborghini ke GTR kau jangan duk tanya, memang aku tak beli lagi. Aku dia janji aku happy sudah trade forex kan.
biru tu dia pun dah cukup dah, $20, $30, profit. Okey lah kan. Okey, itu saja daripada aku Cik FX. Terima kasih geng. Ingat geng, siapa-siapa yang nak cuba broker ni boleh tekan link bawah video ni. ECN.broker geng. Memang padu geng broker ni geng. Jadi boleh cuba. Selamat main kat itu. Yang tu saja daripada aku Cik FX. Terima kasih geng sebab dah support Cik FX sampai 30,000 subscriber geng. Jadi boleh share geng video Cik FX dekat kawan-kawan yang baru nak belajar trade forex. Okay, cara mudah trade forex. Okay, boleh tengok video-video aku. Itu saja daripada aku Cik FX. Terima kasih geng. Assalamualaikum. Bye bye.